saya hormati Yang Bahagia Dr. Haji Azman bin Hassan, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis, pegawai daripada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis, pegawai daripada Majlis Agama Islam dan Adat Negeri Perlis, pegawai daripada Jabatan Mufti Negeri Perlis, yang saya hormati para pengurusi Jabatan Karya Masjid Seluruh Negeri Perlis bersama dengan delegasi masjid masing-masing, ada setiausahanya, bendaharinya, amil dan juga imam. Bagi pihak majlis, saya lalukan kedatangan tuan-tuan yang bahagia, tuan-tuan dan semua yang hadir pada hari ini dalam satu program yang kita namakan Liqa' Qiyadi, Karya Masjid Negeri Perlis bagi tahun 2019, yang mana insya-Allah akan disempurnakan oleh Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perlis. Jadi insya-Allah kita akan teruskan dengan slot yang pertama terlebih dahulu. Kali ini kita mulakan dengan pembentangan terlebih dahulu. Jadi insya-Allah pada slot yang pertama ni, iaitu slot daripada Majlis Agama Islam dan Adat Negeri Perlis, saya akan menjemput Yang Bahagia Tuan Haji Umar Nazim Mak Nor. Cuma apa yang saya mohon kerjasama tuan-tuan yang hadir pada hari ini, kita berikan tumpuan dan berikan mungkin ada maklumat yang perlu tuan-tuan catat, supaya benda ni menjadi rujukan pada masjid dan juga pengurusan di karya masing-masing insya-Allah. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya dengan ini menjemput dan mempersilakan Yang Bahagia Tuan Haji Umar Azim Mak Nor, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Sadat Negeri Perlis, untuk membentangkan tajuk Majlis Masjid Teras Kebajikan Ummah. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadhil Ustaz Said selaku juru acara majlis, yang berusaha Dr. Haji Azman Hassan, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis, yang berusaha ketua-ketua penolong pengarah JAIBS, ketua-ketua bahagian dan ketua unit MAIBS, para pegawai daripada Jabatan Mufti Negeri Perlis, para a'immah, para imam, para pengurusi jawatan kuasa karya masjid, ahli-ahli jawatan kuasa karya masjid seluruh negeri Perlis, para pegawai masjid seluruh negeri Perlis, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang telah hadir untuk program Liqa' Qiyadi Karya Masjid Negeri Perlis bagi tahun 2019 ni. Ini merupakan program yang sulung kalinya kita laksanakan untuk menghimpunkan semua kepimpinan masjid di seluruh negeri Perlis bagi tahun 2019 ni, ya. Masa saya tak lama, saya ada masa yang pendek saja, daripada pagi sampai dekat pukul 3 saja, ada lebih kurang dalam 20 minit lagi, ya. Jadi dalam tempoh yang 20 minit ni, bagi rakan-rakan para pemimpin karya yang masih lagi duduk daftar, boleh segerakan pendaftaran dan boleh terus untuk kita nak teruskan dengan satu dua perkara yang saya rasa perlu untuk saya gunakan peluang alang-alang kita bertemu pada petang yang berbagi ini. Terima kasih banyak-banyak. Apa abang semua petang ni okey? Makan dah ke tak lagi? Tengah hari tak lagi? Saya pun tak lagi. Kacau ya. Kami tadi baru tengok aibut tadi ni. Tengok aibut 2-3 buah rumah. Tak dan balik. Jadi masuk pejabat sikit, depa kata kena mai. Saya pun mai, kalut mai. Tengok-tengok kira mai on time tu kira okey lah. Taklah lewat sangat. Tuan-tuan dan puan sekalian, pada petang ni kita nak ambil sedikit kesempatan apabila kita bertemu. InsyaAllah nanti elaboration tentang apa tujuan sebab program ini dilaksanakan, saya rasa mungkin Dr. Haji Azman akan sentuh lah kenapa kita buat program ini, apa fungsi, apa objektif dan sebagainya. Tapi yang saya nak sentuh sedikit adalah kita rasa perlu untuk kita menghimpunkan qiyadah ataupun para pemimpin di seluruh karya masjid ni, kerana kita rasa inilah ruang dan peluang yang kita perlu gunakan untuk kita gemblingkan usaha kita supaya kita memahami beberapa keperluan dan beberapa ketetapan yang telah dibuat
oleh majlis serta agensi jabatan-jabatan bersama dengannya. Jadi sebab tu kita panggil semua para pemimpin karya masjid. Kami target nak mai 500. Boleh mai 400 pun kira besar rahmat dah. Ramai juga yang hadir pada petang ni. Dan harapan kita, apa yang kita nak kongsi, insya-Allah sedikit sebanyak boleh kita memperbaiki lagi apa yang telah kita buat di seluruh negeri Perlis. Dan saya juga mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan sekalian terlebih dahulu, ya, yang terdiri daripada jawatan-jawatan kuasa karya. Ada yang mungkin berbeza latar belakangnya. Ada yang di hadapan saya ni mungkin para pensyarahnya, ada yang di hadapan saya ni mungkin para guru, ketua-ketua sektor di sebahagian jabatan. Ada di hadapan saya ni guru-guru kanan, guru-guru cemerlang, ada para pegawai di agensi-agensi berkaitan, ada para hartawan, karyawan, hebat-hebat semua ni. Jadi tujuan kita berhimpun pada hari ini insya-Allah sangat cantik, sangat molek. Untuk sedikit sebanyak tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian, kita nak sama-sama berbincang tentang beberapa perkara yang sangat cantik kalau kita semua boleh faham apa yang kita sama-sama nak sasarkan untuk tahun 2019 ni. Sebelum saya pergi sentuh tentang tajuk yang diberikan kepada saya, tajuk saya pada petang ni berkaitan dengan masjid apa Ustaz? Masjid asas kebajikan ummah, ya, masjid sebagai pusat kebajikan ummah. Kenapa kami sebutkan demikian? Kerana kita pun tahu bagaimana masjid di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memainkan dua peranan yang cukup besar. Ya, masjid di zaman baginda Nabi telah memainkan dua peranan yang cukup besar. Nampak datuk-datuk pun ada ni, datuk. Marah datuk. Nampak ada dua benda yang sangat penting yang telah dimainkan oleh masjid di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, masjid menjadi markaz tajammu'. Markaz tajammu', pusat untuk manusia berhimpun di rumah Allah. Orang datang ramai-ramai ke masjid di zaman baginda Nabi. Ramai orang pergi ke masjid sebab fungsi yang ada pada masjid untuk dia menjalankan markaz tajammu', pusat untuk perhimpunan manusia. Manusia perlu berhimpun dulu di masjid, perlu main dulu di masjid. Itu fungsi dia pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian, selain daripada masjid menjadi markaz at-tajammu', masjid juga perlu untuk memainkan peranan dia sebagai markazut ta'alluf. Markaz ataupun pusat at-ta'alluf, pusat untuk kita nak menghimpunkan masyarakat dan menyatu padukan masyarakat. Bukan sekadar berhimpun pada fizikal, tapi yang penting juga daripada perhimpunan kita bila kita pergi semayang beribadat kita di rumah Allah di masjid, masjid perlu juga memainkan fungsi ta'aluf, fungsi untuk penyatuan jiwa. Dia tak padan kalau nak jadi orang amal-amal di masjid, tapi dia tak bersatu pada jiwanya. Dia kena bersatu. Dia kena ada ruang untuk masjid menubuhkan roh, keluarkan, zahirkan roh untuk dia nak menghimpunkan masyarakat. Biar masyarakat bersatu berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu nanti Dr. Azman akan kupas lah tentang amanat, 7 amanat duli yang Maha Mulia Tuanku Raja berkaitan dengan perkara-perkara yang menyentuh tentang masjid ni. Memang kita minta supaya image parti politik yang bersifat sektarian diletak di pagar masjid. Kita macam mana pun, bila kita masuk dalam rumah Allah di masjid, kita tok sat di pagar. Jangan bawa mai logo kita. Jangan kita bawa masuk pemikiran kita yang mungkin boleh membawa kepada perpecahan dan sebagainya. Kita bersatu di atas nama ulil amri. Kita bersatu di bawah nama Allah SWT dan Islam, dan kita bersatu di atas nama ulil amri. Ini sangat penting untuk kita ambil awal dulu roh kenapa kita laksanakan majlis kita pada petang ni. Boleh tu dulu. Supaya kita faham fungsi kita besar. Dalam peraturan karyah Masjid Negeri Perlis ni tuan-tuan sekalian, nanti Dr. Azman sentuh juga ke fungsi sebagai peraturan karyah. Ada sentuh juga sikit nanti insya-Allah. Tapi sebelum Dr. Azman saya sebutlah sedikit untuk kita semua tahu apa dia peranan jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa karyah seperti mana yang diperuntukkan dalam peraturan karyah. Peraturan karyah Negeri Perlis. Tuan-tuan, bila kita naik motor, contohlah kita naik motor kan, kita semua arti naik motor.
Orang Abi yang kata naik mutu. Tahu? Semua kita tahu naik mutu. Tapi bila kita naik mutu ataupun kita naik motor, kita sudah pasti terikat dengan peraturan-peraturan dia, betul tak? Ada peraturan yang perlu kita ikut. Walaupun kita ikut suka kita lah nak naik lagu mana pun. Mari saya balik daripada Kuala Lumpur, kita bawa kereta, ada satu motor tu laju tu kan. Motor dia tu kira dia duduk menirak di atas seat motor tu, duduk menirak di atas seat naik lagu tu. Dari sudut sampai tak dia kepada tempat destinasi dia, InsyaAllah kita doakan dia sampai dan selamat lah. Takat law ni tak dengar lah berita sahabat kata ada orang accident. Tapi nak bak dia sampai. Dia sampai, tak ada masalah. Saman pun pasal dia tak kena saman, asal-asalnya lah. Dia sampai matlamat. Tapi dia tak ikut peraturan dia. Dia tak ikut peraturan. Jadi kita ni kalau boleh nak seiring. Matlamat sampai dan peraturan juga kita ikut. Ini penting. Sebab apa? Sebab nak bagi cantik. Apa yang kita buat tu cantik. Sudah pasti peraturan apabila dia dibuat, dia tidak dibuat sewenang-wenangnya. Bukan saya saja kita buat satu peraturan. Peraturan yang dibuat mengambil kira keperluan dan kepentingan dia. Okey, saya nak baca sikit sebenarnya tuan-tuan. Bila kita jadi Jawatankuasa Karya ni, seeloknya kita ambil tahu sikit tentang peraturan Jawatankuasa Karya 1990. Dia ada satu peraturan di bawah sub enactment pentadbiran agama Islam Perlis ni, adanya peraturan karya. Saya nak baca peraturan 6 dalam peraturan tersebut. Benda ni tuan-tuan telah pun dijadikan dokumen undang-undang. Boleh tengok, boleh cari dan boleh bahkan untuk memudahkan tuan-tuan sekalian boleh rujuk dekat dalam website pun memang ada peraturan karya Negeri Perlis 1990. Boleh? Ada section 6, dalam peraturan 6, bukan section, saya tarik balik. Dalam peraturan 6, peraturan karya tersebut, dia ada menyebutkan tentang kebertanggungjawaban. Apa fungsi Jawatankuasa Karya yang perlu dimainkan? Yang pertama dia kata mendukung, menjaga dan memperkuatkan agama Islam Ahlussunnah wal Jamaah seperti yang diperuntukkan di bawah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perlis dan diamalkan. B. Menjaga perjalanan yang betul dan mengadakan aturan-aturan yang baik bagi masjid dan karyanya dan bagi semua tanah perkuburan orang-orang Islam dalam kawasan karya. Maknanya tanah kubur tu duduk di bawah tanggungjawab Jawatankuasa Karya. C. Menjaga kesopanan dan kesusilaan anak-anak karya dalam perkara-perkara yang bersabit dengan agama Islam, yang ada enactment kesalahan jenayah syariah, yang orang duduk berkedudukan di bawah bulan, bercekerama di bawah sinaran bulan purnama. Ni Jawatankuasa Karya kena ambil tahu. D. Memberikan maklumat yang sewajarnya dengan seberapa segera kepada majlis berkenaan dengan segala perkara-perkara yang berlaku di dalam perkara itu yang memerlukan pandangan, perhatian atau tindakan majlis. E. Memberitahu majlis apabila didapati ada kekosongan atau dijangka akan terjadi kekosongan jawatan pegawai masjid. F. Bertanggungjawab menyelenggara dan menjaga surau-surau dalam karya. Surau pun duduk di dalam tanggungjawab ahli-ahli Jawatankuasa Karya. G. Mengutip derma khairat untuk masjid-masjid dan surau-surau tertakluk kepada kebenaran bertulis daripada masjid dan peraturan-peraturan mana-mana undang-undang bertulis lain yang berkaitan dengan pungutan derma. H. Melarang sebarang pembinaan di atas tanah-tanah wakaf dan kubur orang Islam, melainkan pembinaan itu dibuat dengan kebenaran bertulis daripada majlis. I. Memberitahu majlis dengan serupa segera yang boleh apa-apa perbuatan yang melanggar undang-undang yang dilakukan ke atas tanah-tanah wakaf atau kubur. Memberitahu majlis apa-apa yang kelakuan yang tidak diingini atau apa-apa yang menyalahi aturan dan arahan-arahan majlis. Menyampaikan maklumat dengan segera kepada jaibs terhadap apa-apa kejadian yang melanggar undang-undang ini dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, yang ni dokumen undang-undang yang menyebutkan dengan terperinci tugas dan tanggungjawab Jawatankuasa Karya. Hari ini mungkin kita tak boleh nak sebut semuanya, tapi nak abaknya tugas Jawatankuasa Karya Ustaz Wadi sangat luas. Datuk Musa pun tahu, sangat luas, sangat penting dan sangat besar yang memerlukan komitmen daripada Jawatankuasa Karya. Saya nak sebut satu dua benda yang MAIP perlu bantuan Jawatankuasa Karya dalam masa yang terdekat ni. InsyaAllah pada hari ini Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis akan mengisytiharkan beberapa pakej rangsangan yang MAIP akan buat inisiatif pada tahun 2019 ni. Ni nak bak saya siap ni. Sekejap lagi Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis akan
mengisytiharkan pakej inisiatif untuk bantuan kepada masjid dan juga kepada anak-anak karya kita. Ada 3 pakej yang bakal diisytiharkan oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda selaku Yang di-Pertua MAIPS. Nah, ada 3 pakej yang bakal diisytiharkan oleh baginda. Saya lagi nak minta pakat perambang betul-betul, boleh tak? Nah, tolong perambang betul-betul apa yang bakal diisytiharkan oleh baginda. Jadi, pakej tu nanti yang nak diisytihar tu nanti minta tolong laksanakan dengan sebaik mungkin. Boleh? Yang pertama, insya-Allah bila dapat suatu peruntukan, saya tak nak abang banyak mana. Peruntukan pertama, inisiatif pertama adalah untuk aktiviti pengimarahan masjid, sebab kita nampak memang betul setengah tempat ni aktiviti pengimarahan dia hanya bergantung kepada beberapa sumbangan-sumbangan yang orang bagi saja. Maka mari kita pukul rata semua masjid, kita bagi peruntukan yang sama untuk aktiviti pengimarahan masjid. Jangan guna buat kenduri saja. Setengah masjid, bukan sini, di tempat lain, sini bagus. Setengah masjid peruntukan yang kita bagi tu guna buat kenduri saja. Doi tak kenduri. Jemput kita pula. Tanya kenduri apa yang kerak hak? Oh, dah ustaz bagi peruntukan itu. Oh, sudah saya kata. Bukan bagi sumbangan tu untuk buat kenduri saja. Buat aktiviti pengimarahan, jemput para penceramah, bayar keperluan-keperluan berkaitan dengan penyelenggaraan masjid. Guna dengan sebaik mungkin. Jangan hanya bersifat sektarian saja. Guna sungguh-sungguh sumbangan yang kita nak bagi. Baik bagi sumbangan tak banyaklah, sikit sebanyak untuk membantu. Untuk membantu pengimarahan. Itu yang pertama. Guna dengan sebaik mungkin. Ya, guna dengan sebaik mungkin. Nombor dua, sebagai tema kita ni, masjid sebagai pusat kebajikan umat, kita nak masjid berperanan untuk melaksanakan aktiviti kebajikan kepada masyarakat. Kita insya-Allah nanti ialah bakal diisytiharkan oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku. Kita nak supaya masjid buat program dakwah bil hal. Program apa nama? Dakwah bil hal. Program dakwah bil hal ni adalah kita nak masjid petang-petang carilah masa yang sesuai untuk ziarah anak-anak karya. Waktu ni lah kita nak cari orang yang tak pernah nampak dia ni ahli sunat wal jumaat dia. Hak yang ahli sunat wal jumaat hak ni, pergi cari siapa yang ahli sunat wal jumaat. Pergi cari mereka yang tak datang ke program. Pergi cari mereka yang memerlukan bantuan. Pergi cari mereka yang kita rasa kalau kita tak bantu dia ni, jauh dia daripada aktiviti pengimarahan kita. Juga tumpukan kepada golongan warga asnaf yang perlukan bantuan. Dengan sumbangan itu insya-Allah mereka mudah sedikit tahu ke mana tempat untuk mereka tuju. Kita bagi peruntukan tak banyak lah. Kalau masjid nak top up, baguslah. Masjid nak top up lagi bagus. InsyaAllah gunakan dengan sebaik mungkin. Jadi tuan-tuan carilah hari-hari, kita bagi seketui, tuan-tuan agihkan berdasarkan kepada bulan. Sumbangan tu kita akan bagi satu amount. Saya tak nak isytihar, tak boleh. Isytihar lagi. Ada satu amount yang bakal diisytiharkan oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku. Tuan-tuan bahagi 12. Lepas bahagi 12 tu, beli barang-barang makan. Buhlah monggok. Tahu monggok? Ni cakap orang Abi ni, buh monggok. Peluk buh dalam beg plastik. Tahu peluk? Isilah dalam beg plastik. Ustaz Sabri dia tahu lah kan. Isi buh dalam beg plastik. Api ke rumah ni, cik saya nampak cik perlukan bantuan. Cari asnaf yang perlu kita santuni. Sebab setengah orang dulu kita suruh buat, dia kata, nak buat dengan apa ni Datuk? Setengah dapat kata gini Datuk, nak buat macam mana? Duit peruntukan pun tak ada. Ni kita bagi peruntukan. Tolong laksanakan bagi pihak majlis. Kami tak terlarat nak jalan di 103 karya ni, jenuh berjalan tuan-tuan. Kami duduk kaya giat dah dengan Ustaz Safwan, dengan siapa ni, Pak Lang, siapa lagi, kita duduk buat dah dengan Imam Masjid Guak, Silap, Kubang, Gajah. Kami duduk buat sangat dah. Hak yang belum lagi menyertai, kita tak minta lah jawatan kuasa kaya giat lagi Ustaz Farid. Tapi ke depan ni pasal lama-lama ingat Ustaz Sabri pun kena kayu gerai juga. Tak apalah untuk ke depan. Kalau ni Ustaz Kadis noh,
kita himpun duit sikit-sikit, guna duit peruntukan kita ni pi bagi sumbangan dalam kampung kita yang perlukan bantuan. Boleh tak boleh tu? Pakej yang ketiga insya-Allah bakal juga diisyakan tuanku. Ini saya nak minta kerjasama. Yang ni sangat penting. Kita ada satu pertukan lah yang kita nak buat untuk bantu rumah. Nak buat rumah satu perlis ni 315, tak banyak, 315 buah rumah ya. Daripada tahun 2012 sampai tahun 2018 baru 2000 berapa? 2700 lebih ya kita buat, tak banyak. Sikit je. Tahun ni kita nak bagi sumbangan tambahan. Masjid tidak hanya cadang 3 nama. Ingat tak dulu setiap tahun masjid cadang 3 nama, betul? Satu sebuah rumah baru dan 2 baik pulih, betul tak? Betul tak? Ingat dah ni? Oi, jatuh kosong kata ingat kacau. Ingat kan? Tahun ni kita nak bagi tambah 5 lagi. Jadi 8. Jadi tahun 2019 ni akan jadi 800 berapa Ustaz? 845 buah rumah yang nak dibantu. Pasal apa? Hak ni bantuan yang mikro, bantuan rumah yang mikro. Kita nak bagi 5 RM5 satu rumah. RM5 satu rumah. Kami dah buat penerangan kepada amil-amil. Nanti amil akan perincikan bagaimana kaedah dia dalam mesyuarat jawatan kuasa karya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita nak masjid berperanan cari 5 lagi orang, tambah dengan 3 jadi 8. Jenuh buat kerja pegawai masjid. Dah lah orang tak bayar apa pun. Yalah sebab kita suka rela, masjid ni suka rela. Kita nak jawatan kuasa masjid yang 15 orang ni turun ke lapangan, terjun ke masyarakat, cari siapa yang perlukan bantuan baik pulih rumah daripada maid. Dan insya-Allah hak yang mikro tu, hak yang 5 buah rumah tu, masjid sendiri cari siapa yang layak, masjid sendiri kira banyak mana nak kena bagi, dan masjid sendiri lantik siapa yang nak buat, dan masjid perlu hantar laporan kepada kami. Kita akan bagi lengkapkan format macam mana nak lapor, kita akan bagi. Kenapa demikian? Tuan-tuan, apabila kita buat dengan masjid ni, satu, kita nak masjid lebih berdaya fungsi. Satu. Nombor 2, kita dapat jimatkan banyak benda. Bila buat dengan jabatan ni lain, harga lain, kami nak kena ikut beberapa peraturan-peraturan yang tertentu. Tuan-tuan pun tahu lah kan. Tetapi kita nak jawatan kuasa karya berperanan insya-Allah. Boleh tak boleh insya-Allah tuan-tuan? Boleh tak? Sumbangan tu akan masuk ke mana? InsyaAllah bila nak masuk ni, esok kami nak hantar. Pasal ada orang tanya, umum bila nak bagi? InsyaAllah sekejap lagi dia yang tuan-tuanku akan mengisytiharkan. Kalau tak ada aral, tapi kalau aral tu melintang pukang tak payahlah. Kalau tak ada aral, kita akan kreditkan ke akaun masjid masing-masing seperti mana nombor akaun yang ada dah. Cina? Mana nombor akaun yang dah duk bagi kat kami tu, kami guna nombor akaun tu. Kalau kami suruh buat akaun baru mah, tak dan. Pakat kata macam-macam nak kena mesyuarat dulu, cari tanda tangan, payuh. Nah, jadi kita pakai nombor akaun sedia ada. Cumanya kita nak minta laporan daripada datuk-datuk, tuan-tuan sekalian insya-Allah, dan semoga apa yang kami terangkan seberingkas pada petang ni boleh kita sedikit sebanyak memberikan daya fungsi baru kepada jawatan kuasa karya apa yang kita nak. Tuan-tuan, faham ke tak faham saya cerita apa tadi ni? InsyaAllah. Semua saya cerita semua dah. Cuma banyak mana nak bagi saya tak lihat habaq Datuk. Dia punya protokol dia macam tu. Saya tak lihat habaq banyak mana. Tapi apa yang kami nak dibuat, kami telah pun memaklumkan. Tolong minta sangat-sangat daripada jawatan kuasa karya, sama ada pengurusinya, setiausahanya, bendaharinya yang perlu keluar minit mesyuarat dan sebagainya. Saya sangat-sangat memohon kerjasama daripada datuk-datuk sekalian untuk membantu majlis dalam soal ini insya-Allah. Kalau ini berjaya, insya-Allah mungkin akan ada lagi package yang terkini yang mungkin kita boleh buat lagi. Kalau ini berjaya, kita cuba yang ini dulu insya-Allah. Nampaknya Jabatan Agama Islam pun sangat menunggu-nunggu keberjayaan program ini insya-Allah nah. Datuk Azman nak tengok boleh ke tak boleh ni? Boleh ke tak boleh? Nak pi ke tak pi? Nak tolak. Kita nak tengok dulu.
Kalau benda ini berjaya, insya-Allah kita akan lancarkan lagi, insya-Allah Duli Tuan Tuanku akan lancarkan lagi beberapa lagi pakej rangsangan untuk mengembalikan fungsi dan daya Jawatan Kuasa Karya Masjid di seluruh negeri Perlis. Sehingga itu sajalah tuan-tuan sekalian. Saya minta maaf ambil masa Dr. Azman 3 minit, Doktor, 3 minit saja, minta maaf. Insya-Allah kita akan serah juga kepada pihak Dr. Azman nanti apa yang Jaib nak. Tapi yang terakhir yang saya nak adalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kebajikan satu benda yang perlu menjadi keutamaan Jawatan Kuasa Karya. Kebajikan selain daripada nak jaga sawang lah, aircon, cuci lah, sebelum kita duk fikir mengenai masalah-masalah mikrofon tak dengar, duk bunyi bersaing, macam-macam di masjid ni. Tuan-tuan pun tahu macam-macam masalah di masjid kan. Selain daripada kita bincang bab-bab tu, siapa nak bawa kenuri, siapa malah esok zakar pula melani tak. Selain daripada bab tu, satu yang saya nak minta tolong masuk dalam jadual perbincangan, orang panggil agenda perbincangan dalam mesyuarat, berkaitan dengan hal-hal yang bersangkutan dengan kebajikan ahli-ahli Jawatan Kuasa Karya. Boleh tuan-tuan? Boleh insya-Allah yang baik daripada Allah SWT, yang lemah daripada kelemahan saya sendiri ketika mana saya menyampaikan insya-Allah dalam mesyuarat Jawatan Kuasa Karya. Tuan-tuan tanya dekat Amir, boleh? Amir minta tolong kat tangan Ustaz, para amil yang kita dah buat taklimat tolong kat tangan. Oi, semangat sikit. Oh, nampak Amir mujuk mai, tak mai jaga. Nampak Amir yang mai. Lawak. Nampak Amir yang mai, insya-Allah para amil akan memperjelaskan lagi perincian berkaitan dengan perkara berkenaan. Dan insya-Allah Ustaz Said sila keluarkan surat menyurat yang mensentuh detail untuk program berkenaan. Betul tak? Nak surat kan? Betul tak nak surat? Selain daripada kita habaq ni nak surat tak? Kalau tak mau kami tak payah habaq dah Pak Syed. Nak Pak Syed? Oh, kalau tak mau tak apa. Kalau Ustaz Mizi kata padan dah Ustaz Nazir banyak tu pun. Oh, saya tak surat lah. Tapi kalau Ustaz nak kena ada surat, insya-Allah kita akan sejurus apabila diisytiharkan oleh tuanku. Kalau tak ada arah melintang, esok kita transfer. Kalau siapa akaun berislam masuk terus esok. Betul Ustaz? Ustaz buat lagi? Bujuk je. Kalau akaun bank lain dia lambat sikit lah, dia 3 hari. Ini apa? Nanya. Esok Selasa Abu Hamid. Jumaat masuk. Mata ada arah melintang, Jumaat masuk. Kalau tak ada juga tengok pada next lah. Kalau tak ada juga hari Seninnya ni tak ada masalah. Mai balik ke pejabat kami, kod nombor akaun tu berlain. Kod nombor akaun lari satu nombor ke? Hamba maklum kat kami, insya-Allah. Dan surat menyurat berkaitan dengan perkara tersebut kami akan edarkan kepada yang membagikan datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih banyak. Semoga masjid akan menjadi asas ataupun punca sumber asas kepada kebajikan ummah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pihak majlis perangkakan jutaan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Tuan Haji Wan Nazir Muhammad Nur atas penyampaian dan juga perkongsian maklumat tentang Masjid Trust Kebajikan Ummah. Jadi insya-Allah kita akan teruskan dengan slot seterusnya daripada Jabatan Haiwal Agama Islam Negeri Perlis. Saya dengan ini dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Dr. Haji Hazman bin Hassan, Pengarah Jabatan Haiwal Agama Islam Negeri Perlis, untuk membentangkan tajuk Masjid Pemangkin Kekuatan Dakwah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang saya muliakan saudara pengurusi Ustaz Syed Aisam bin Syed Idris Al-Habsyi, yang berusaha Ketua Pegawai Eksekutif MAIB Ustaz Haji Muhammad Nazir Muhammad Noor, tuan-tuan dan puan-puan. Saya duk biasa sebut tuan-tuan dan puan-puan, tapi rasanya pada hari ini ramai tuan-tuan lah Ada tak puan-puan yang menjadi pengurusi masjid ke kali ni, pengurusi karya ada tak? Misalnya kok ada. Undang-undang tidak mengatakan salah. Cuma mungkin kita tak boleh terima lah setengah-setengah daripada kita.
Kan? Daripada tok imam jadi mak imam pula contoh. Kan? Okey, puan-puan yang mungkin jadi timbalan pengurusi ada tak? Kalau ada, kok ada lah. Yang jadi setiausaha, yang jadi bendahari ada tak bendahari? Saya rasa ada sebuah masjid. Betul? Yang jadi penolong setiausaha ada tak? Yang jadi amil? Tak apalah, kita kata kod-kod ada lah. Tapi setakat yang saya perasan ni, kita kata mungkin tak boleh lagi. Tapi maknanya kita kata bukan sebab undang-undang lah, sebab kata penerimaan. Jadi insyaAllah saya minta pada kata pengurusi majlis, tolong pengacara Ustaz Said, tolong peringatkan saya bila masa saya sudah habis. Sebab kita akan beri laluan kepada Sahibu Sama'ah, Datuk Mufti Kerajaan Perlis untuk menyampaikan slot dia pula. Jadi menyambut daripada apa yang CEO kata, jadi insyaAllah saya akan cuba bentangkan 2-3 perkara. Tajuk yang diberi adalah masjid sebagai pemangkil kekuatan dakwah. Tapi lebih-lebih kurang ni kita kata masuk ke tak masuk tajuk tu wallahualam, Allah saja yang tahu. Tapi dia satu kesempatan di mana saya nak kongsi dan nak peringat balik 2-3 perkara lah. Kalau kata macam mana kita nak buat bismillah? Oh, berjalan. Nak pendek masa tuan-tuan, kita bagi pederas saja. Okey, patut di depan saya ni ada kata komputer, saya boleh baca depan ni. Lah ni saya pun tak boleh baca sebab wayar tu pendek. Saya pun nak kena teliang pergi tengok depan tu. Sebab maklumlah kita buat tempat orang kan. Nak baca lagu mana? Okey, berdasarkan ingatan lah. Dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan kita, disebut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perlis 1948, inilah punca kuasa dalam undang-undang yang memperuntukkan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Pemerintah. Kalau dulu almarhum Tuanku Syed Putra, kalau sekarang Tuanku Syed Sirajuddin, dan insya-Allah Tuanku Syed Faizuddin kemudiannya, disebutkan bahawa di sinilah Raja Pemerintah juga menjadi ketua agama Islam. Dan untuk membantu baginda menjalankan kerja-kerja sebagai ketua agama Islam, maka baginda boleh mengarahkan, menitahkan supaya dibuat undang-undang dan menubuhkan satu badan bernama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Maka tarnilah kuasa dan punca kuasa dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita berhadapan dengan persepsi. Persepsi ni maksudnya tanggapan. Apa yang orang agak-agak tanggap-tanggap, tapi tak semestinya perkara itu perkara yang betul. Contohnya ada yang mengatakan tuanku-tuanku ni tak tahu depa pandai-pandai. Ada lagu tu. Mungkin ada tuan-tuan perempuan dengar lah. Kan? Tapi kalau kita nak anggap lagu tu, memang jawapannya salah sama sekali. Sebab Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia ni kita kata kedua-dua baginda ni ada sistem tersendiri. Ya, untuk dapat segala macam maklumat yang terang-terang dan juga yang kata rahsia. Ya. Pernah berlaku satu kejadian di satu masjid, ada satu tok imam tu, dia mula-mula tak apa, kemudian pada hari itu tu dia kunut pada waktu subuh tu, sebagai contoh. Jadi diriwayatkan pada masa itu, sebelum daripada pengarah ketika itu minum dia punya kopi pada waktu pagi, sudah ada telefon sudah masuk. Betul tak masjid ni jadi sekian-sekian? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tak boleh pandang dengan sebelah mata atau pandang dengan anggapan yang salah bahawa tuanku-tuanku ni tak tahu. Kan? Kalau kita nak berlakon-berlakon, kalau tuanku berangkat solat, kita nak berlakon cara yang lain, bila tuanku berangkat balik, kita yang jadi raja, kita pula nak buat cara lain, maka itu tu sebenarnya sampai kepada pengetahuan duli-duli tuanku yang berdua ini. Sebab negeri dia. Ya? Dan dia pun tahu macam mana cerita dan macam mana keadaan. Sebab tu ada setengah-setengah masjid, tuanku tak berangkat lama dah. Tuanku Raja Muda ada, alhamdulillah, tapi tuanku Raja tidak berangkat. Kadang-kadang sudah belas tahun ke masjid itu. Sebab apa? Ada sebab-sebab yang tak terungkap lah.
yang kata baginda tidak berkenan untuk kita berangkat contohnya. Maka sebab tu kita harap dapat kita buka lembaran baru dan dapat kita perbaiki apa yang kurang, kita biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Semua ni nak bagi cepat-cepat ni tuan-tuan. Okey, jadi ini antara perkara-perkara yang tuan-tuan tanyalah kepada diri tuan-tuan. Kena taat ataupun tidak. Ya? Sebab kalau boleh Cik Irsyad, kita buka video yang ada, boleh? Video Duli Yang Maha Mulia. Tuan-tuan dan puan, di negeri Perlis ini masih ada lagi masjid-masjid yang engkar dan tidak mematuhi peraturan dan arahan yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam. Perkara ini tak patut berlaku, kerana di Perlis ini kita berpegang pada Ahlussunnah wal Jamaah, full stop. Walau di negeri-negeri lain ada yang katakan Ahlussunnah wal Jamaah bermazhab. Kita terima semua mazhab. Kita tak tolak tu yang setengah orang tu silap. Dia ingat kita tolak mazhab. Sebenarnya kita terima semua mazhab. Jadi adalah masjid-masjid yang masih belum ikut lagi, tak nak ikut, enggan. Saya nasihat kepada mereka, kalaulah didapati apa yang mereka praktik tu, mereka bahasa betul, silalah bawa Quran, hadis, bawa nas, pergi jumpa mufti, Datuk Mufti, dan minta penjelasan dan bincang dua hala. Imam masjid bawa ke mufti, mufti terangkan, minta imam pula terangkan pada mufti. Kita bukan kira nak cari siapa yang betul atau salah, tapi yang kita nak cari adalah kebenaran. Kalau didapati kata imam tu betul, kita boleh perintah satu Perlis ni ikut macam yang dipraktikkan oleh imam tu. Okey, pause. Senang saja. Tapi janganlah. Okey, kita berhenti dulu. Jadi yang ni titah yang Tuanku Raja zahirkan di perasmian Masjid Al-Ghufran Batu Dua Lama pada tahun lepas, pada bulan Julai. Jadinya bila titah ini disebarkan ataupun tersebar, ada pula pihak-pihak yang kita mengatakan, Perlis terima semua mazhab, boleh buat semua perkara. Betul ke lagu tu? Kalau kita dengar titah ni, adakah lagu tu yang Tuanku sebut? Jawapannya tak. Kalau ada yang berbeza, maka apa yang disuruh? Terutamanya pada masjid-masjid yang apa? Ada mata tak mau melihat, ada telinga tak mau mendengar, ada hati dan jantung tak mau berfikir. Maka Tuanku suruh buat apa? Silalah berjumpa dengan Jabatan Mufti, Jaid boleh tolong aturkan, dan sila berdialog. Sila bawakan hujah. Kalau kata ada amalan-amalan tertentu, tak boleh. Kami malam Jumaat ni kena pasang setanggi. Baru jemaah mai masjid kami. Tak ada bawa setanggi, tak boleh. Contoh. Katalah kita kata setanggi tu memang ada dalilnya dalam kata Quran dan Sunnah, maka berdialog. Ini yang Tuanku titah. Tapi yang saya heran ni adalah antara masjid-masjid yang ada, masjid-masjid yang berkenaan, masjid-masjid yang itu, tak ada satu pun yang mai pada Jabatan Mufti. Yang mai menerusi kami pun tak ada. Dan kalau ada perkara-perkara yang mungkin menghalang, terhalang, segan dan juga sebagainya, mari kepada kami dan kita akan mudah carakan bagaimana untuk melaksanakan apa yang Tuanku titah ni. Dan Tuanku kata apa? Inilah satu raja yang tidak ada raja yang sama seperti baginda di seluruh Malaysia.
Tuanku kata apa? Bila berhujah itu, didapati pihak masjid itu kuat. Katalah pihak yang kata kena cucuh dian, kena pasang setanggi itu kuat. Ada dalil, hadis sahih, tafsir Quran pun tepat. Maka tuanku kata akan dititahkan pada semua masjid malam Jumaat, pasang setanggi, pasang dian. Tapi pasal apa benda tu tak berlaku? Pasal apa benda tu duk cakap belakang? Pasal apa benda tu diberi gambaran bahawa oh depa ni zalim, oh depa ni pandai-pandai. Jadi ini antara perkara yang berlaku. Nah, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Yang tu berkenaan dengan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja kita, Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra. Kadang-kadang bila setengah-setengah imam jadi khatib berkhutbah di masjid pun ada yang salah. Dan kadang-kadang ada masjid saya pi, tapi saya pi tak amak lah, saya pi sengak-sengak. Dah bang dah, khatib naik ke mimbar dah. Bila kata kita pi tu kan, khutbah yang kedua disediakan oleh Ketua Jabatan Mufti itu tak dibaca langsung. Sedangkan apa kandungan dalam kata khutbah yang kedua? Dalam beberapa menjak ni dia ada apa? Dia ada satu khutbah yang kedua memperkenalkan sunnah-sunnah yang biasa dilupakan orang kan. Apa zikirnya, apa ucapannya. Selepas perkenalkan sunnah itu, maka selepas itu selawat dan kemudian doa. Tapi tak, masjid yang kita berkenaan, khutbah yang kedua tu dia buat ikut suka kepala bapa tok dia. Yang saya seronoknya bila tanya tak mengaku. Intik imam mengaku. Nah, tuan-tuan. Baik. Kalau tadi berkenaan dengan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja. Sekarang kita dengar pula daripada Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda. Sila. Penuh-penuh Nadia Negeri Perlis. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Serta salam maib menjunjung syiar maju ummah. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadrat Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia dan inayah jua maka dapatlah kita sekali lagi bersama-sama pada pagi yang sungguh bahagia ini. Mula-mula sekali saya ucapkan banyak terima kasih kepada warga Jabatan Mufti Perlis, khususnya Sahibus Samahah Datuk Mufti, pihak maib serta semua pihak yang bertungkus lumus dalam menjayakan majlis ini. Khususnya saya malu-malukan kehadiran yang berhormat, dif-dif kehormat, Ketua-Ketua Jabatan, para jemputan serta hadirin yang dapat meluangkan masa. Hadirin sekalian, adalah menjadi hasrat maib untuk membangunkan ketamadunan dan peradaban tinggi yang dipimpin oleh ajaran Islam. Kita ingin membina satu negeri yang tinggi unsur kerohaniannya dan pada masa yang sama maju ke hadapan dalam pembangunan diri dan kebendaan. Zikir merupakan salah satu daripada elemen yang penting dalam pembangunan kerohanian. Dalam masa yang sama, disiplin dalam urusan hidup, kemajuan dalam tindakan dan pengurusan mestilah terus diusahakan. Justru majlis penyerahan frame zikir selepas solat yang menjadi satu agenda utama di majlis ini adalah bermatlamatkan pembinaan jati diri Muslim yang tinggi nilai kerohaniannya, di samping membantu para imam di Perlis secara khusus dan umat Islam secara umumnya agar Okey, tolong pause memastikan Encik Irsyad. ibadah zikir selepas solat adalah benar. Okey. Tadi permulaan dia. Dalam masa beberapa saat ni ada satu titah yang tuanku akan sebut. Ada satu titah yang tuanku akan sebut. Kalau tuan-tuan perasanlah. Kalau tuan-tuan tak perasan, saya pun tak tahu. Mungkin nak kena pergi check balik, dia kata hospital. Mata tu terang ke tak, telinga tu berfungsi elok ke tak. Nah, okey. Sila sambung.
Sambung balik. Boleh tak? Sekali lagi bersama-sama pada pagi yang sungguh bahagia ini. Mula-mula sekali saya kehadiran yang berhormat, Div kehormat, Ketua-Ketua Jabatan, para jabatan serta hadirin yang dapat meluangkan masa. 2 minit. Hadirin sekalian, adalah menjadi Muslim yang tinggi nilai kerohaniannya, di samping membantu para imam di Perlis secara khusus dan umat Islam secara umumnya agar memastikan ibadah zikir selepas solat adalah benar-benar mengikut petunjuk sunnah sebagaimana yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuanku pesan supaya ibadah zikir selepas solat adalah benar-benar mengikut sunnah Rasulullah. Bukan tuanku tak titah, tuanku titah. Tuanku titah lama dah. Kan? Okey, sambung lagi. Yang menjadi dasar dan pegangan negeri Perlis. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan para imam agar sentiasa patuh dengan segala arahan MAIPS, bertanggungjawab dengan tugas sebagai imam serta bersikap amanah selain memastikan pengamalan ibadah tuan-tuan adalah selari dengan garis panduan pengurusan masjid yang telah ditetapkan oleh MAIPS. Okey, pause. Maksudnya tuanku sambung lagi bahawa memastikan supaya arahan MAIP dipatuhi. Bukan ada saja menjalankan tugas dengan penuh amanah dan apa dia? Memastikan pengurusan masjid adalah mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Tuanku titah ke dah? Tuanku titah sendiri ni. Kadang-kadang setengah-setengah daripada tuan-tuan ataupun rakan-rakan kita ni bila mari majlis-majlis macam ni, satunya ada yang mai, tapi dia mai, dia lena. Dia main telefon. Ataupun dia mai, dia sendiri duduk ceramah di belakang tu. Okey? Ataupun kita kata ada setengah-setengah masjid kalau minta 5 orang sekerat pun tak mai. Bukanlah kita kata daripada 5 tu gagah lah. Orang kata mut nak hantar seorang, hantar bini dia mai ke? Pun tak. Maka inilah antara perkara yang berlaku. Maka tuan-tuan dan puan-puan, apabila perkara-perkara ni terjadi, maka kadang-kadang kita banyak lupa. Kan? Kalau kata kerja kita ni banyak duk makan apa? Banyak duk makan otak lembu, banyak duk makan lemak-lemak kambing, lagi buat nasi rendang pun bubuh lemak. Maka kita kata benda-benda tu boleh mai apa? Boleh mai kolesterol tinggi dan boleh mai sakit jantung. Tapi sebelum tu sudah ada tanda-tandanya. Kalau kita perhati, kita nampaklah. Kalau kita tak perhati, kita pun makan macam biasa, bertambah, semua yang sedap-sedap belaka, maka tu yang jadi rebah tengah jalan tu. Jadi tuan-tuan, macam apa nama kita punya minyak kereta kan? Kalau minyak tu nak habis, dia apa? Dia ada satu lampu yang menyala kan? Dia ada sampai E, lepas E tu ada satu lampu tu dia lip lap, lip lap, lip lap, lip lap, lip lap. Itu tandanya apa? Tanda minyak kereta dah habis. Sama juga tuan-tuan, kalau kata kita ada lampu isyarat hijau maknanya jalan, kuning bermakna sila pelan untuk bersedia untuk berhenti. Tapi maksudnya apa yang berlaku adalah bila lampu tu kuning, ada di antara kita yang buat-buat tak nampak, yang buat-buat tak perasan. Maka apabila lampu tu bertukar jadi merah, maka tu yang beretuh dia langgak depan habis. Tu yang 10-20 biji kereta kena tu. Sebab ada isyarat-isyarat tu tak mau diambil perawa, tak mau diberikan perhatian dan tak mau diambil tindakan. Yang ada adalah alasan demi alasan, dalih demi dalih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita fikir balik, kalau macam tu sampai hari kiamat lah. Kan? Sampai daripada seorang raja ke seorang raja mangkat di tabang raja yang baru.
mangkat lagi, tabal lagi yang baru, tabal lagi raja muda yang baru, kemudian raja itu pergi jadi agung, berangkat balik jadi pula raja dan juga sebagainya. Maka kalau macam tu perkara ni dia tak selesai. Sedangkan negeri kita ni dia ada 100 satu karya saja. Negeri-negeri lain ada sampai 1000 lebih. Ya. Jadi ini antara perkara-perkara yang ada. Okey tuan-tuan. Okey nah, kita sambung slide. Macam mana tah? Terkejut tengok-tengok macam lain. Allah, okey. Baik. Dalam beberapa minit yang tinggal ni, saya nak peringatkan tuan-tuan dan perempuan tentang beberapa undang-undang yang berkaitan dengan kita. Ya. Dalam ini, seksyen yang ke-96, dia satu seksyen yang menegaskan bahawa tuan empunya nama yang ada dalam geran bagi bangunan, tanah masjid, tanah kubur dan lain-lain perkara berkaitan dengan masjid, termasuk juga apa? Duit masjid sebenar-benarnya, dan juga segala aset-aset masjid, kereta, van, kalau masjid ada lembu-lembu, kalau masjid ada harum manis, adalah sebenarnya dimiliki, dipunya milik oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Tujuan dia adalah supaya tuan-tuan dan perempuan mentadbir dengan mudah, tapi tidak ada siapa-siapa yang boleh menyalahgunakan untuk menjadikan macam milik peribadi dia. Maka sebab itu, bagi tiap-tiap satu-satu perkara, dia ada tuan punya dia. Ya, kita walaupun duduk di sebuah tanah, sebidang tanah, tuan tanah tu tak kisah. Dia kata tak apalah duduk pi kesian kat kita ni, tak ada rumah, tak ada tanah. Tapi bukan bermakna boleh buat suka-suka hati di atas tanah, di atas rumah dia. Ya, kalau ada perkara-perkara yang berat-berat, kena minta tabik kepada dia. Ya, minta tabik kepada majlis. Jadi itu disebut dalam seksyen yang ke-96. Dia apa dia tah? Baik, menubuhkan masjid juga bukan senang-senang. Yang boleh meluluskan penubuhan sebuah masjid adalah majlis. Jadi kalau ada surau mana-mana ma'had ke, surau mana-mana parti ke, surau mana-mana sekolah ke, tiba-tiba nak buat solat Jumaat, maka sebenarnya boleh jika majlis membenarkan. Kalau tidak dibenarkan, maka tak boleh lah. Ya, ini yang disebut dalam seksyen ni lah. Okey, sama juga berkenaan dengan penyelenggaraan masjid. Kadang-kadang tuan-tuan dan perempuan, kita kena ingat bahawa undang-undang tu dibuat oleh kerana kadang-kadang sesuatu kejadian yang tidak diingini yang berlaku. Kadang-kadang bukan kita pun yang buat perkara-perkara tu, tapi daripada tak ada undang-undang dan kita masih ada ruang, tiba-tiba kita jadi tak ada ruang. Kita jadi terantai kaki kanan, terantai kaki kiri. Oleh kerana kenakalan setengah-setengah pihak yang buat, bila buat ni tak fikir kita dan tak fikir orang yang nak mai ke depan. Maksud saya adalah, bila bangunan masjid dibuat, adalah kita kata macam-macam proses lah. Sampai lah ni pun misalnya tuan-tuan dan perempuan, apa warna kepada masjid baru? Apakah warna kepada kubahnya, kepada catnya? Jadi sampai lah ni kami kena angkat kepada Duli Yang Maha Mulia untuk diperkenankan warna apa. Kalau tuanku titah warna kita biji ramia lah. Walaupun kebanyakan warna-warna yang tuanku titah warna yang indah-indah. Tapi undang-undang ini tujuannya adalah supaya jangan ada mana-mana jatuhkuasa karya yang bila dia nak menaik taraf, nak membina tu, membina ni, nak buat kolam mandi, swimming pool kepada masjid, apa semua tu sebenarnya boleh. Tapi kena tabik dulu kepada pemilik masjid, iaitu majlis. Sebab tu dikatakan jika ada perubahan struktur tu, tuan-tuan hantarlah plan, hantarlah tujuan dia, yang ni untuk apa. Yang ni untuk apa dia, yang ni untuk katakan taman permainan kanak-kanak. Ada jongkang-jongkit, ada ndui, ada apa, maka hantar kepada majlis.
Jadi kita kata insya-Allah kalau tak ada masalah apa akan diluluskanlah. Tapi kalau kita kata tiba-tiba struktur tu untuk apa? Nak buat apa pisang sesikat ni? Oh, rupanya ada orang fikir dia senang nak buat kenduri anak dia. Susah juga. Sebab bila masjid tu dah dibuat dengan keindahan dia sedemikian rupa, tiba-tiba nak ada mana-mana struktur tu kena ambil kira segala-segala perkara. Dan demikian juga disebut bahawa jawatankuasa karya lah bertanggungjawab yang diberikan amanah untuk menyelenggara masjid dalam keadaan yang baik. Daripada hal lampu, daripada hal mikrofon, daripada hal tech cicak dan macam-macam perkara lagi terletak sebagai pemegang amanah, menjalankan amanah daripada MAIK adalah kepada tuan-tuan sebagai jawatankuasa karya. Perlantikan pegawai masjid. Maksudnya apa? Ada orang dia tak puas hati dengan pelantikan pegawai masjid, pelantikan imam ke, pelantikan apa ke, maka dia pun kata, kami dengan ni melantik Fulan bin Fulan, Kasim anak kata Mak Ngah beda sebagai imam kami. Jawapan dia boleh ke tak boleh? Ya. Seksyen 100/1 mengatakan yang melantik adalah majlis. Kalau kita pandai-pandai lantik pun tekat-tekat kita lah, itu pun tidak sah mengikut undang-undang. Sebab kadang-kadang pada zaman-zaman ni 2-3 hari ni ada orang yang terlajak cakap pada surat abang, terlajak cakap pada TV. Ya, kalau benda-benda itu tepat menurut orang kata menurut peraturan tak apa juga. Ni tengok-tengok ada perkara-perkara yang tidak benar. Yang ni dari segi umur pegawai masjid. Sama juga seperti mana yang saya sebut tadi, kadang-kadang dia tidak melibatkan tuan-tuan asalnya dan tidak melibatkan banyak perkara daripada kita. Tapi undang-undang ni dibuat asalnya berlaku kejadian apa? Buah tak mau luruh. Buah tak mau luruh ni maksudnya apa nama? Gigi sudah gugur, apa lagi? Mata sudah kabur, apa lagi? Dekat dengan pintu kubur, surah-surah pun sudah lupa, Isya pun 5 rakaat. Kalau orang tegur, Tok Imam, 5 rakaat Isya tadi. Orang yang tegur pula kena marah. Kutau lah. Kan? Maka sebab itulah dalam seksyen ini dibuat satu ketetapan seperti mana juga orang pegawai kerajaan. Sebab kita kata tuan-tuan dan puan-puan, dulu-dulu kala Tok Imam ni dia satu jawatan, satu kedudukan yang tinggi statusnya di kampung-kampung. Dialah mendapat penghormatan, dialah makan di kepala hidang. Zaman-zaman dulu dia pula boleh kutip zakat, kutip duit tahlil, kenduri arwah, talqin dan macam-macam perkara lagi. Selepas dia tak ada atau dia uzur, bagi kat anak dia. Lepas anak dia, bagi kat cucu dia. Lepas cucu dia, bagi kat cicit dia. Dan bagi kepada keturunan dia. Tapi beza pada hari ini adalah imam dan pegawai masjid adalah kaki tangan penjawat majlis. Imam merupakan kaki tangan kerajaan. Jadi maka sebab itu peraturan dia berbeza, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita kerja dengan kerajaan pun pada umur 60 tahun, 55 tahun kita nak kena pencen, maka sebab tu diadakan peraturan ini. Walau bagaimanapun ada satu pengecualian. Bagi yang tak ada masalah, yang sihat terang-tang-tang, ingatannya bagus, pematuhan kepada peraturannya bagus, kalau dijemput hadir ke majlis, acara-acara seperti ni pun dia sampai, maka alhamdulillah teruskan. Ya, ada imam yang kita kata sebelum ini, dia imam, tapi dia hanya boleh mari ke masjid pada malam yang dia mengajar, itu pun ada imbuhan, dan juga pada hari Jumaat saja. Itu pun sebab Jumaat tak boleh buat di rumah. Sebab badan dah tak sihat. Tapi tak mau berhenti. Maka inilah tuan-tuan, disebutkan asalnya sehingga umur 60, kalau kata tak ada apa-apa masalah boleh diteruskan. Kan? Mungkinlah kita kata sekarang ni orang kata Perdana Menteri pun 90 lebih. Betul. Kalau cukup vitamin, cukup ubat, cukup cukup makjun, semua. Kita kata macam dia tak apa, tak ada masalah.
Tapi takut-takut ada perkara tak cukup. Nah, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kawalan dan arahan kepada pegawai masjid. Dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka, imam, bilal dan pembantu bilal. Maksudnya apa? Undang-undang sebut pembantu bilal ni adalah siap dan juga penjaga kawasan. Hendaklah tertakluk kepada kawalan dan arahan majlis, iaitu ma'id. Maksudnya, kalau orang kata, saya buat amalan ni kerana anak-anak karya suruh, majlis suruh tak? Kalau majlis suruh, silakan. Kalau majlis menetapkan yang lain, kena ikut siapa? Kena ikut majlis lah. Begitu juga, ada orang mengatakan, kami ni, kita kata buat lagu ni, ini kerana ajaran Tok Guru Haji Taib. Contohnya, tepat tak dengan apa yang majlis kata? Kalau tepat, maka teruskan. Kalau tak tepat, kena ikut majlis. Begitu juga perkara-perkara yang lain-lain. Nah, sebab kawalan dan arahan tu mari daripada majlis. Sebab dalam satu kapal, kena ada satu nakhoda saja. Ini antara perkara-perkara yang saya pun tak faham sebenarnya. Bagi orang-orang yang kita berkenaan, tentang mana yang mereka tak jelas. Kalau mereka tak jelas, pasal apa mereka tak minta penjelasan? Pasal apa mereka sengak? Pasal apa mereka balik buat diam? Kemudian bila dah berotor, bila ada aksiden, maka waktu tu salahkan orang lain pula. Nah, tuan-tuan? Okey, yang ni garis panduan kita yang terbaru lah. Kalau tuan-tuan tengok dulu warnanya kuning, lah ni warna macam apa dia? Terung Belanda. Mungkinlah kot, nah. Terung Belanda yang kita kecil-kecil tu kan. Dia kita kata warna ungu cayak-cayak. Yang tu kita kata tu. Masa cukup dah kah? Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya pun nak kata perhabis, saya nak tutup sahur. Baik. Sekarang ni, majlis ni dia bukan biar tuan-tuan sorang-sorang. Bukan biar tuan-tuan duduk balik teriak sorang-sorang. Balik rumah duduk, pasal apa ni? Isteri tanya, abang ni kena hina di masjid ni sebab ikut garis panduan majlis ni. Jadi, dalam undang-undang ada menjamin hak-hak tuan-tuan. Ya, ada dalam enactment ni lah yang mungkin tuan-tuan boleh baca sendiri ni. Tapi dengan syaratnya tuan-tuan dan perempuan ni kelakuan dia kena betul lah. Kerja buat tu kena betul lah. Kalau tuan-tuan sendiri buat tak ikut garis panduan, lepas tu kita kata maka pembelaan tu tak ada lah. Kan? Jadi kita kata ini antara perkara-perkara yang ada lah. Okey. Saya rasa yang tu saja kesempatan yang ada, insya-Allah. Nampak macam beletak sikit lah tuan-tuan. Bukanlah beletak kerana sayang. Dan kita kata kerana kasih. Okey, yang ni pun sama. Dalam kita punya realiti adalah Maibs dan Jaibs ni dia tak ada SPR. Faham tak SPR tuan-tuan? Suruhanjaya Pilihan Raya. SPR ni dia mendaftarkan pengundi, duduk di mana, mengundi di mana, cek IC betul ke tak, betul rakyat Malaysia ke, rakyat Bangla ke, apa ke. Itu kerja dia. Bersedia 5 tahun sekali dia akan kerja. Ataupun kalau ada PRK, pilihan raya kecil, dia akan kerja. Jadi, Maib dan Jaib ni dia tak ada. Jadi, untuk betul-betul menentukan siapakah anak-anak karya ni, kadang-kadang satu perkara yang masih susah. Sebab kadang-kadang, dia mungkin duduk di line, mungkin bapak dia di situ. Dia pun mengaku di situ, contohnya. Ataupun dia duduk di PAU, mengaku karya Kuala Sanglang, contohnya. Jadi ini antara perkara-perkara yang ada. Maka sebab itu, kalau tuan-tuan pergi kepada mana-mana negeri di Malaysia, daripada Perlis sampai ke Sabah, ke 14 negeri, semua negeri-negeri ini menetapkan, termasuk Perlis, untuk pengurusi, timbalan pengurusi, setiausaha, penolong setiausaha dan bendahari dilantik oleh Maib. Sebab dia nak orang yang
taat setia kepada Duli Yang Maha Mulia dan taat setia kepada Maib. Sebab tu dia tak pakai kaedah pengundian. Ya? Sebab kita kata di mana-mana pun, mana-mana negeri pun macam tu lah. Sebab tu 5 jawatan utama ni memang dilantik oleh Maib. Walaupun kadang-kadang kalau ikut apa orang nak kata, macam-macam lah dia kata kan. Tapi maksudnya kita kata antara lain, perkara-perkara ni adalah untuk menyelaraskan dan menjamin kelangsungan peraturan Maib dijalankan di peringkat karya. Jadi dalam jawatankuasa karya atau mesyuarat agung kita kata karya tiap-tiap tahun tu, apa yang berlaku? Yang ada hanyalah mesyuarat agung tu paling tinggi mencalonkan. Tapi selagi mana tidak disetujui oleh Maib, maka pelantikan 5 jawatan utama tu tidak jadi. Tapi apa yang berlaku, ada orang pergi merata-rata, pergi ke Suabak, pergi ke TV, pergi ke media dan macam-macam perkara lagi, dan kita kata mengatakan dia adalah setiausaha karya sekian-sekian. Tetapi pelantikan beliau tidak disahkan oleh majlis. Maka ini antara perkara-perkara yang ada orang sudah terlajak. Jadi kita kata tujuan dia telah saya habak pasal apa? Daripada Perlis sampai ke Sabah, mana-mana negeri pun, termasuk Kedah, Selangor, Perak, Kelantan, semua dilantik oleh majlis. Termasuk Kuala Lumpur, termasuk Johor, semua dilantik oleh kita majlis bagi 5 pemegang jawatan utama ini. Dari segi berapa yang diundi itu kita kata masing-masing adalah perbezaan, tapi kita kata itu tujuan dia. Nah? Okey tuan-tuan, saya rasa yang tu saja kita kata apa yang dapat kita kongsikan. Jadi yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kurangnya ilmu saya sendiri. Saya serahkan kembali kepada pengacara majlis kita, Ustaz Syed Asam. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak majlis melakukan jutaan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berbahagia Dr. Haji Azman bin Hassan atas perkongsian tadi. Kita akan teruskan ke slot yang seterusnya oleh Jabatan Mufti yang akan dibentangkan oleh Sabu Samah Datuk Arif Perkasa, Profesor Mahathir Dr. Ma'asir Zainal Abidin yang bertajuk Masjid Benteng Kesucian Agama. Untuk itu Pak Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang bahagia Sabu Samah Datuk Arif Perkasa, Profesor Mahathir Dr. Ma'asir Zainal Abidin, Mufti Negeri Perlis untuk menyampaikan tajuk Masjid Benteng Kesucian Agama. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pengurusi yang kasihi, Datuk Speaker, Barisan Exco, Yang Muhammad, Ustaz Nazim, Tuan Pengarah, hadirin dan hadirin sekalian lah, ada hadirat sebenarnya. Saya tengok tadi Tuan Pengarah duduk semangat lah. Jadi saya ingat cukup lah, tapi dah masa dah tak ni, tapi saya ingat cukup lah yang penerangan tu banyak dah. Saya pun baru sampai, tengok sekarang. Jadi saya sebut 1-2 perkara lah. Tadi saya ingat Ustaz Nazim pun sebut dah banyak. Dia dalam pentadbiran agama Islam di negeri Perlis ni, kita kena ada bezakan. Yang pertama, bahagian urus takbir tuan-tuan ini, masjid semua ni, jawatan kuasa dia siapa yang ni berada di bawah Jabatan Agama Islam. Jadi mari rujuk kepada Tuan Pengarah kita. Kadang-kadang mereka ada nak tanya supaya nak lantik siapa kan, mai kat pejabat mufti. Mufti tak ada kuasa tolong ni cadang AJK ni tolong. Yang ni bukan bidang saya. Yang lebih tahu siapa dia tu imam Laun lengkap berapa, jangan mai tanya saya. Saya tak tahu. Pejabat mufti bahagian dia ialah bahagian fatwa. Yang ni hukum hakam, pandangan boleh tak benda ni buat di masjid, bolehkah benda ni tak buat, bolehkah benda ni, itu tanya. Termasuklah nak runtuhkan masjid lama, nak bina masjid baru, yang tu di bahagian pejabat mufti. Di bahagian siapakah tu imam elan dapat lambat ke, kemudian tu imam ni baca suara dah tak dengar dah ke apa, ni mai jumpa pengarah. Supaya kerja tu kita bahagi dengan betul. Kalau tanya kadang-kadang mufti pasal apa ni yang apa
Tok Bilal ni tak mai apa semua, saya tak tahu. Boleh habang lah, boleh sampai ke Dr. Azman, tapi bukan tempat mengadu di pejabat mufti. Mengadunya di pejabat agama. Supaya ni dia bidang yang berbeza. Kita semua ni, kerja kita ialah urusan kita yang besar, ialah urusan menguruskan masjid. Masjid ni milik siapa? Masjid ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid tak ada milik parti politik, tak ada milik siapa-siapa punya. Masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah tahu bahawasanya kalau bagi masjid ni saja, Nabi tahu kalau bagi ni masjid ni saja kat orang, tanpa ada pengurus takbir, akan berlaku kacau bilau dalam masjid. Maka Nabi SAW mengambil kaedah bahawa masjid di bawah takbir urus ulul amri. Jadi Nabi yang tentukan, dia yang lantik, dia yang apa? Dia dasarkan itu, maka masjid berada di bawah ulul amri. Ulul amri bukan pemilik masjid, tetapi dia menguruskan masjid itu. Kalau tidak, semua orang nak urus. Ada 10 kepala nak berebut. Siapa? Ulul amri mengurus. Jadi ulul amri mengurus, sebab itu dalam kitab-kitab fiqh dia ada bab, dia akan sebut bab al-imamu ataupun imamur ratib. Imam yang ratib ni imam bergaji lah. Tapi maksudnya imam yang dilantik oleh pemerintah. Sebab itu Nabi SAW bila mari jumpa dia, orang azan bagus, Nabi hantar pergi azan di masjid sekian. Nabi yang hantar. Bukan boleh kata kita pakat-pakat lantik dia lah. Bila ada kerajaan, dia pemerintah, dia melantik. Di situ makna ya ayyuhallazina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulul amri minkum. Melainkan apabila pemerintah tu dia pergi lantik orang hak pergi baca ayat Quran salah apa semua, yang ni cerita lain. Kita boleh, tak boleh, dia sanggah semayang jadi tak sah. Selagi mana semayangnya sah, solatnya benar, maka alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Kita kepada seorang muslim hendaklah dengar dan taat selagi mana ia tidak diperintahkan kepada maksiat. Bila diperintah pada maksiat, maka tidak ada dengar dan tidak ada taat. Maka selagi urusan itu tidak maksiat, maka kita dengar dan taat. Tiba-tiba pergi lantik kawan yang akidah dia duk main bomo, duk tilik nasib, pergi jadi tok imam. Kita tak taat. Kita tak taat. Pergi lantik kawan khurafat, percaya tangkai penuh dengan tangan, main jadi tok imam, Allahu Akbar, kita tak taat. Kita kata tok imam tak boleh ikut lah. Dia pergi lantik salah dah. Tapi lagi tidak ada bukti, lagi salatnya sah, akidahnya pada zahirnya sah, maka kita ikut. Saya nak, masa saya tak ada, saya nak 1-2 minit je. Tak apa, hari ni saya bagi, dia kata selalu mufti cakap, biarlah pengarah cakap. Saya main-main, tuan pengarah saya main daripada KL ni, nak bercakap ni, tapi begitu memberikan peluang pada pengarah cakap. Okey, tak apa. Saya nak cerita benda yang tuan-tuan semua tahu tentang kita dan masjid. Semua kisah yang masyhur. Pada zaman Nabi SAW, ada satu orang yang dikenali dengan Abu Amir Ar-Rahib. Kan? Abu Amir Ar-Rahib, Amir Ar-Rahib ini adalah satu orang rahib. Rahib ni maksud rahib lah. Ruhban, satu orang ahli ibadat. Dia orang Kristian. Dia orang Ansar, dia orang Madinah, suku Khazraj. Yang mana dia masuk Kristian. Sebelum Nabi datang dia masuk Kristian. Arab Kristian. Bila dia masuk Kristian, dia pandai tentang agama Kristian. Dan dia juga disebut sebagai rahib kerana dia selalu kuat ibadat lah. Bila Nabi SAW datang ke Madinah, patutnya dia support Nabi. Sebab ahlul kitab ni dia lebih tahu tentang Islam, tentang agama lebih daripada orang lain. Pasal mereka baca kitab. Tuhan kata, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami berikan kitab, mereka kenal Muhammad macam mana dia kenal anak-anak mereka. Tapi dia, ini kata manusia, perasaan dia tak puas hati.
Jadi dia tak mau terima Nabi. Bukan saja dia tak mau terima Nabi, patut geng-geng lain Khazraj bakat jadi Ansar, jadi penyokong Nabi SAW. Dia pergi lawan. Nak lawan tak larat pasal geng-geng dia semua sokong. Dia pergi ke jumpa orang-orang Mekah, pakat nak lawan Nabi SAW. Dalam usaha perancangan ya, akhirnya dia belum berjaya. Berlakulah peperangan Uhud. Masa perangan Uhud, Abu Amir Ar-Rahib, yang kemudian dikenali dengan Abu Amir Al-Fasiq, dia telah, apa yang dia telah buat? Dia korek lubang. Dia nak pangkap Nabi. Dan Nabi SAW jatuh dalam lubang tu. Tertikam besi di kepala Nabi ni, luka. Patah gigi garham Nabi belah kanan yang bawah. Besi masuk di muka Nabi ni. Sahabat-sahabat nak tarik dengan tangan, rasa kasak dengan Nabi. Abu Ubaidah gigit besi itu dengan gigi dia. Tarik besi itu dengan gigi, sehingga sumbing gigi Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ni kerja Abu Amir Al-Fasiq. Dia tak berjaya. Bila dia tak berjaya, dia usaha lagi. Dia pergi jumpa dengan, kononnya dia pergi berjumpa dengan Herakl. Dia pergi berjumpa dengan pembesar Rom, minta bantuan, mailah Madinah ni, lawanlah Muhammad ni. Minta bantuan orang luar. Bila dia pergi, tak tahu dia dapat betul-betul support ataupun tak. Dia pun orang politik lah juga kot. Dia balik habaq kat kawan-kawan dia di Madinah ni, bahawasanya bila-bila saja tentera Rom akan datang dan akan serang Nabi Muhammad SAW, hampa yang ada ni standby. Yang menariknya, Nabi ni, depa ni geng munafik ni. Munafik ni dia zahir dia Islam, dia ibtanul kufur. Dia menyembunyikan kekufuran dalam diri dia. Dan inilah satu sikap yang very democratic dan tolerance Nabi. Ini kerana yang tengok ni orang luar pun tengok. Di dalam politik Nabi SAW, di mana satu-satunya ajaran di atas muka bumi ini yang membenarkan perbezaan-perbezaan agama. Apabila Nabi masuk ke Madinah, Nabi benarkan perbezaan agama. Orang Yahudi, ummatun ma'al mu'minin. Yahudi Bani Auf, ummatun ma'al mu'minin. Mereka satu umat bersama dengan orang mukminin. Nabi mengiktiraf perbezaan agama. Kita mungkin hari ini biasalah kita iktiraf. Tetapi sebelum daripada kedatangan Nabi, tidak ada mana-mana kerajaan yang membenarkan perbezaan agama di dalam negara mereka, melainkan agama satu lagi akan ditindas dan diambil tindakan, diseksa dan dibunuh. Hanya Nabi Muhammad lah manusia yang pertama apabila memerintah memasukkan dalam perlembagaan keizinan untuk agama lain ada. Tetapi saya kata sesuatu yang more amazing than that, yang lebih luar biasa daripada itu, Nabi SAW membenarkan satu kelompok yang sangat jahat, iaitulah kelompok munafik. Ada surah Munafiqun. Nabi kenal mereka, Abdullah bin Ubay bin Salul dan geng, termasuk ni Abu Amir Ar-Rahib dan berapa orang lagi. Cuma Nabi tak announce nama mereka. Huzaifah ibn Yaman, ada senarai nama mereka. Mereka dapat hidup di dalam Madinah tanpa diambil tindakan oleh Nabi. Semasa peperangan Uhud, mereka keluar di tengah perjalanan. Semasa Nabi pergi, geng munafik tinggalkan tentera, sehingga tentera menjadi sedikit. Pun begitu Nabi tak ambil tindakan. Sangat tolerans pemerintahan Nabi. Walaupun Nabi bantah, Nabi bagi hadiah-hadiah, Quran turun mencerca mereka, tetapi secara fizikalnya mereka tidak diambil tindakan hukuman mati ataupun seumpamanya. Ruang ini telah diambil oleh geng-geng munafik ni. Mereka pergi, Abu Amir Ar-Rahib suruh mereka buat satu benda, iaitu mereka buat masjid berdekatan dengan Masjid Quba. Tuan-tuan tahu cerita ni kan? Buat masjid dekat dengan Masjid Quba, tak berapa jauh. Dengan satu alasan, bahawasanya kita buat masjid ni
nak bagi pada orang-orang yang tak larat nak pergi Masjid Quba. Dia kata kan, lidha'ifi wal miskin, untuk orang dhaif dan orang miskin. Kita buat satu masjid malam-malam, al-lailul matirah wasyatiyah, malam-malam yang hujan sejuk. Mereka dapat siap buat masjid, mereka pergi jumpa Nabi. Ni kata dia apa? Nabi duk sibuk nak pergi ke peperangan Uhud, nak pergi ke peperangan Tabuk. Mereka jumpa Nabi, mereka panggil Nabi rasmi masjid. Mereka kata, Rasulullah, kami buat satu masjid kan untuk orang-orang yang susah. Jadi kalau boleh Rasulullah marilah semayang 2 rakaat. Nabi mailah semayang. Nabi ni orang dia, jiwa dia bagus. Nabi kata, inna ala safarin idza raja'na insyaallah. Kita ni, kami ni nak musafir, nak pergi perang. Bila balik nanti insyaallah aku pergi. Orang buat masjid kan? Bila balik Nabi SAW nak dalam perjalanan balik, sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang tuan-tuan imam semua hafal. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Orang-orang yang mewujudkan masjid dirar, masjid yang memecahkan orang. Wa kufran, yakni menderhakai Allah dan Rasul. Wa tafriqan bainal mu'minin, untuk memecah belahkan orang-orang yang beriman. Wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu, sebagai pengintip, sebagai satu tempat kedudukan bagi orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Wala yahlifunna, dan mereka itu bersumpah, in aradna illal husna, yang kita mahu hanyalah kebaikan. Tujuan kita baik, buat masjid nak mudahkan orang. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun, Allah menyaksikan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang dusta. Buat masjid. Kemudian Quran menyatakan la taqum fihi abada, jangan kamu salat di dalamnya sama sekali. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqa an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Wallahu yuhibbul mutahhirin. La masjidun ussisa ala taqwa, masjid yang diasaskan di atas dasar takwa, min awwali yaumin, pada hari yang pertama, ahaqqa an taquma fihi, lebih berhak untuk kau salat di dalamnya. Apa ciri masjid itu? Masjid yang benar. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharun, di dalam masjid yang jujur itu, yang dibuat kerana Allah itu, ada lelaki-lelaki yang suka untuk membersihkan dirinya. Yakni datang ke masjid kerana Allah, datang ke masjid kerana mencari pahala, datang ke masjid kerana mencari redha Allah, bukan mencari suatu keadaan yang memecahkan orang Islam. Datang ke masjid lillahi ta'ala kerana nak cari membersihkan diri, bukan nak dapat jawatan ataupun mendapatkan kedudukan, bukan untuk dijadikan markas yang menentang Allah dan Rasul. Nabi SAW apabila turunnya ayat ini, baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Malik bin Ju'shum daripada Bani Salim bin Auf, dan juga memerintahkan Ma'du bin Adi daripada ataupun Amir bin Adi. Dalam sebagian riwayat ahli sejarah berbeza tentang orang yang dihantar oleh Nabi. Hantar mereka berdua ni pergi kerana mereka daripada golongan Khazraj juga, ahli Madinah juga, dan bakar masjid ni.
Ada masjid kena bakar. Maka adalah sejarah Masjid Dirar. Bakar, lari habis buat tu. Ahli sejarah sebut 13 orang kepala yang terlibat utama dalam buat agenda menentang masjid, yang indirectly menentang cara pengurusan takbir masjid Nabi SAW, iaitu Masjid Quba. Buat asing. Ini adalah pengajaran kepada kita dalam sejarah pengurusan yang seperti ini. Hasad. Sebab itu apabila datang ke masjid, datang dengan keadaan yang penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya diri saya lah, saya nasihat tuan-tuan juga. Kita ni orang lantik, kita jadi tok imam, lantik jadi jawatan kuasa, alhamdulillah. Tapi kita tak mai masjid kerana jawatan ni. Kalau tak ada jawatan pun kita mai. Kita kena mai. Semua tindakan kita di dalam masjid ini akan kita berdiri di hadapan Allah Jalla wa'ala. Simple saja kaedahnya. Masjid ada pihak yang mengurus takbir dia, ada. Dan pihak, kerana itu sistem dalam politik, dalam politik pentadbiran. Kita ikut pemerintah ni setakat mana tak canggah Allah dan Rasul. Kalau dia bagi titah canggah Allah Rasul, saya habaq tuan-tuan, daripada mufti sampai kita semua, kita jangan ikut. Tapi kalau tak canggah Allah dan Rasul, tapi tak berapa sesuai dengan pendapat kita, Tok Imam A kita rasa suara lebih sedap daripada B, dia pilih lantik yang B, hati kita tak sesuai. Tapi adakah bercanggah dengan Allah dan Rasul? Dia tak bercanggah, cuma tidak yang terbaik. Kita tak. Telah berlaku dalam sejarah lebih buruk daripada itu. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dia berperang mengepung Masjidil Haram, dia naik menjadi imam. Dia telah buat kesalahan dengan membunuh sahabat Nabi Abdullah bin Zubair, dosa yang besar. Tapi dia jadi imam, sahabat salat di belakangnya. Dosa dia yang tanggung. Salat selagi mana pergerakannya sah, kita salat. Urus takbir, bertanggungjawab di hadapan Allah di atas apa yang mereka lakukan, termasuk diri saya, pengarah, dan termasuk raja pemerintah. Tidak ada siapa yang terlepas di hadapan Allah Jalla wa'ala. Dan termasuk juga tuan-tuan semua, tidak ada siapa yang terlepas di hadapan Allah Jalla wa'ala. Dunia banyak cakap-cakap yang boleh kita cakap, dan banyak hujah-hujah yang boleh kita ada ataupun ada-adakan. Tapi akhirnya nanti semua hal ini kita akan jawab di hadapan Allah. Adakah kita telah buat seperti mana yang Allah dan Rasulnya redha? Hatta imam, saya nak sebutlah bab yang lain pentadbiran, bukan urusan Dr. Azman dengan, tapi saya nak, hatta imam, walaupun kadang-kadang kita tak hadir ke apa, kita kata hari ni orang tak komplain, dia tak hadir, tapi kita salah. Kita telah diberi allowance itu untuk kita hadir jadi imam, walaupun orang tak buat aduan. Demikian juga Tok Bilal, Tok Siak. Ini adalah soal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Panjang lagi lah saya kalau nak sebut 2-3 hal tentang masjid. Akhirnya begini tuan-tuan, tak usah kira mufti lah, tak usah kira pengarah, tak usah kira lah CEO, hatta tak usah kira lah siapa pun. Kira Allah dulu. Adakah hak kita nak buat dalam masjid ni Allah redha ataupun tak? Kalau kita rasa hak ni yang aku buat benda macam ni, esok di akhirat besok ni berdiri depan Allah nak tuntut pahala. Ya Allah, aku telah buat benda ni dalam masjid, ni dapat pahala. Kita menjerit dalam masjid ke? Kita buat perangai ke? Kita pergi bergaduh dengan Tok Siak ke? Tok Siak pergi bergaduh dengan Tok Imam ke? Dapat pahala tak di sisi Tuhan? Kalau dapat pahala, buat. Kalau dapat dosa, jangan buatlah. Kadang-kadang orang bawah yang main sembahyang tak ada apa di hati mereka, lebih khusyuk dan ikhlas daripada orang yang ada jawatan. Tuan-tuan yang datang mendengar saya mungkin lebih ikhlas daripada saya yang menjadi mufti kerana bergaji dan kena ada kedudukan. Akhirnya Tuhan yang Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Last, saya duduk tunggu saya. Last, semalam saya kuliah, saya nak sebut.
Buraidah ibnu Husayb Al-Aslami. Dia masuk Islam dan peperangan yang pertama dia terlibat ialah peperangan Khaybar, seperti yang diriwayatkan oleh Az-Zahabi dalam Syiar A'lamun Nubala. Dia kata, aku masuk dalam Islam, syahidtu Khaybar, aku terlibat dalam peperangan Khaybar. Wa ana min man sa'ida sulmah, aku antara orang yang panjat benting. Masa perang Khaybar tu ada benting, dia panjat benting tu. Kemudian dia kata, hatta ru'iya makani, sehingga orang nampak kedudukan aku. Pasal dia dah di medan perang, nak supaya orang nampak kedudukan aku. Wa alayya thawbun ahmar, aku pakai baju merah. Wala a'lam wa ma rakibtu fil islami dhanban a'zam alayya minhu. Aku tak buat dalam Islam dosa lebih besar daripada itu. Apa yang dosa lebih besar daripada itu? Iaitu dosa menunjuk-nunjuk. Pergi perang, dia sahabat Nabi, dia naik bagi tinggi, pakai baju merah. Dia kata itulah dosa yang paling besar yang pernah aku lakukan, iaitu kena menunjuk semasa di medan perang bersama dengan Nabi. Kalau sahabat kata itu dosa yang lebih besar, kita jaga-jagalah. Duduk jadi imam pun boleh dapat dosa yang paling besar. Kalau kerana kita nak menunjuk-nunjuk dan menyalahkan kedudukan yang Tuhan beri pada kita. Terima kasih banyak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Saiful Samah Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asir Abidin, Mufti Negeri Perlis. Dipohon kerjasama pegawai-pegawai dari Jabatan Agama Islam dan Majlis Agama Islam Perlis supaya dapat penuhkan kerusi di bahagian hadapan. Sekian, terima kasih. Mengumumkan keberangkatan tiba Duli Yang Camat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis. Hadirin mohon berdiri. Ampun tuanku, hadirin yang dihormati sekalian, sama-samalah kita menghormati lagu Dirgahayu Tuanku.
Dirgahayu sejahtera, Duli yang teramat mulia, Tuanku Raja Muda, pewaris atas Jamalullah, pewaris atas Jamalullah. Hadirin dipersilakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Perlis, Raja Berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju, serta salam maib menjunjung syiar memaju ummah. Menghadap Duli yang Amat Mulia, Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Duli yang Maha Mulia, Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullah, Tuanku Raja Muda Perlis, merangkap Tuanku Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Ampun Tuanku. Terlebih dahulu, patut bagi pihak majlis mengambil kesempatan ini untuk menyembahkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan menjunjung kasih di atas limpah perkenan Duli Tuanku berangkat bercemah duli ke program Liqaq Qiadi Karya Masjid Negeri Perlis 2019 di Dewan Semarak UiTM Arau Perlis. Sesungguhnya, keberangkatan Duli Tuanku amat ditunggu-tunggu oleh Patik dan sekalian hadirin yang hadir dan sudah tentu ianya akan menjadi kenangan abadi buat Patik serta sekalian hadirin pada hari ini. Ampun Tuanku, Patik mohon perkenan Duli Tuanku untuk Patik meneruskan acara majlis seterusnya. Ampun Tuanku. Yang berhormat Datuk Hamdan bin Bahari, Speaker Dewan Undangan Negeri Perlis, yang berhormat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perlis, yang bahagia saya Ibu Samha Profesor Madya Datuk Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri bin Zainal Abidin Mufti Negeri Perlis, yang berusaha Tuan Haji Muhammad Nazim bin Muhammad Noor, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, yang bahagia Dr. Haji Hazman bin Hassan, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis, yang bahagia Tuan Zailuddin bin Arifin, Rektor UiTM Cawangan Perlis, Deputi Kedamaan dan para jemputan, wakil-wakil media, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan hadirin, hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan. Hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Ilahi kerana dengan kasih sayang dan izinnya kita dapat berhimpun bersama-sama bagi meraih dan memeriahkan program Liqaq Qiadi Karya Masjid Negeri Perlis 2019. Saya bagi pihak majlis mengalu-alukan kehadiran yang berhormat datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian dengan ucapan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini akan merapatkan perhubungan dan kemesraan bersama sebagaimana yang dituntut oleh agama kita. Ampun Tuanku yang berhormat para hadirin yang dihormati sekalian, majlis pada hari ini dimulakan dengan alunan bacaan ayat Syekh Al-Quranul Karim yang akan diperdengarkan oleh qari jemputan pada hari ini iaitu Al-Fazil Tuan Haji Ismail bin Hashim, manakala intisari ayat akan dibacakan oleh Ustaz Adli bin Aziz. Majlis dengan ini mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Al-Fazil Tuan Haji Ismail bin Hashim di atas bacaan ayat suci Al-Quranul Karim sebentar tadi.
Ampun tuanku yang berhormat, hadirin yang dimuliakan, majlis seterusnya menjemput Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Nazim bin Muhammad Noor, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, menghadap dan mohon perkenan duli yang amat mulia Tuanku Raja Muda Perlis merangkap Tuanku yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis serta mengiringi Tuanku untuk melafazkan titah diraja sempena program Liqaء Qiyadi Karya Masjid Negeri Perlis 2018. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju, serta salam maib menjunjung siar maju ummah. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadrat Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia dan inayah hijau maka dapatlah kita bersama-sama pada petang yang sungguh indah lagi bahagia ini. Tadi pengacara majlis kata lepas baca Quran tu ada terjemah. Nasib baik tak Suhaimi tak suruh saya terjemah. Tidak kacau. Pertama sekali saya ingin ucapkan banyak terima kasih kepada pihak Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, MAIPS, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis, JAIPS, Jabatan Mufti Negeri Perlis, Universiti Teknologi Mara, UiTM Cawangan Perlis, serta semua pihak yang turut sama terlibat menjayakan program kita pada hari ini. Juga terima kasih kepada Tuan Rektor UiTM yang membenarkan Dewan ini digunakan untuk kita pada hari ini. Seterusnya saya mengalu-alukan kehadiran yang berhormat, Difri Kehormat, Tuan-Tuan Imam, para pegawai, ahli jawatankuasa masjid, serta semua yang dapat meluangkan masa. Hadirin sekalian, sudah jelas bahawa masjid merupakan pusat bagi kehidupan umat Islam dan masyarakat di sekelilingnya, terutamanya di dalam segala perkara yang bersangkut paut dengan urusan ummah. Sebagai tempat untuk beribadat, bersembayang, beriktikaf, mencari dan mendalami ilmu, bermusyawarat, berdiskusi, bermuzakarah dan tempat bagi menguruskan segala macam urusan umat Islam, termasuklah urusan perkahwinan, sosial, kaunseling dan sebagainya. Justru menjelang 100 tahun pengasasan MAIPS, pentadbiran masjid telah diremajakan dan diberi suntikan nafas baru yang lebih segar, tetapi masih berpandukan kepada acuan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perlis tahun 1948. Oleh itu, segala undang-undang baik dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, yakni yang termaktub di dalam enactment, garis panduan dan fatwa maupun arahan pentadbiran hendaklah dijunjung dan dilaksana dengan penuh dedikasi oleh pentadbiran karya-karya masjid. Tahniah saya ucapkan kepada semua ahli jawatankuasa karya masjid yang baru dilantik. Terima kasih juga diucapkan kepada jawatankuasa yang lalu di atas segala sumbangan yang telah diberikan. Anda hendaklah berpadu tenaga dengan para pegawai masjid sentiasa seiring dan sejalan bersama MAIPS, JAIPS dan Jabatan Mufti Negeri Perlis. Masjid melalui jawatankuasa karya khasnya dan anak-anak karya amnya mestilah memberikan sokongan penuh kepada pelaksanaan Sekolah Agama Petang Perlis SAPPS. MAIPS dan masjid mestilah membuka pintunya sebagai salah satu tempat pengajaran dan pembelajaran serta medan praktikal SAPPS selain premi sekolah rendah yang terletak di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Pada masa yang sama, jawatankuasa karya juga haruslah memastikan setiap guru yang mengajar di masjid masing-masing memiliki tauliah mengajar agama Islam yang diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan diproses oleh jawatankuasa pengawasan pengajaran agama Islam Negeri Perlis. Untuk itu, semua pengajaran guru-guru yang belum memiliki tauliah di masjid-masjid hendaklah ditangguhkan serta-merta bagi membolehkan mereka ruang dan peluang bagi yang terlibat dapat memohon tauliah dan diproses oleh pihak pentadbiran dengan sewajarnya. Hadirin sekalian, dalam memastikan masjid-masjid seluruh negeri Perlis berjaya mencapai matlamat yang telah ditetapkan, pihak MAIPS telah bersetuju
untuk mengagihkan sumbangan kepada setiap masjid sebanyak RM36,000, yang mana tepuk tak tahu nak untuk apa ni, yang mana sumbangannya ini adalah untuk pelaksanaan program-program seperti berikut. Pertama, sumbangan peruntukan Masjid Negeri Perlis sebanyak RM5,000. Ini dah dapat dah kan? Kedua, sumbangan peruntukan program dakwah Bilhal untuk agihan makanan sebanyak RM6,000. Ya, maknanya hak ni 6,000 kira bagi 12 bulan, 500 bulan. Ya. Hak ni dah cerita dah awal tadi. Dah. Okey. Dan ketiga ialah sumbangan bantuan mikro baik pulih rumah asnaf iaitu sebanyak RM25,000. Ya. Jadi jumlah keseluruhan peruntukan sumbangan bagi semua masjid di Perlis adalah sebanyak RM3,661,000. Semoga sumbangan ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh pihak pengurusan jawatankuasa karya masjid dalam usaha mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Segala bantuan dana yang diagihkan oleh MAIPS hendaklah dibentang dalam mesyuarat jawatankuasa karya. Penerima bantuan dipilih secara telus tanpa sebarang salah guna kuasa, unsur kronisme dan nepotisme serta direkodkan dalam minit dengan jelas untuk diaudit oleh pihak MAIPS dan juga JAIPS. Justru semua kepentingan yang tidak syar'i seperti hubungan kekeluargaan, kepartian, keuntungan material dan sebagainya hendaklah diketepikan dalam jawatankuasa karya mentadbir urus dana bantuan MAIPS yang diumumkan pada hari ini. Dihadirin sekalian, sebelum mengakhiri titah ni ada satu lagi saya nak minta tolong lah. Saya duduk kayuh basikal kerap sangat masuk kampung depa dah macam ada soalan bocor, dia terus sama masuk-masuk tu depa selalunya tuanku ni nak repair rumah, nak rumah baru. Jadi tolong ejah siap-siap lah. Sebab saya habaq depa, saya tak ada, saya bahagian saya pergi bagi kunci rumah ya. Nak minta ni kena di masjid. Kan, lepas tu dari macam 2-3 kayuh lepas ni tanya Tok Imam masjid pun tak kenal. Macam mana nak minta. Jadi tolong ni sikit lah. Kalau tidak, kalau saya pun mula-mula dulu pun macam tu juga. Mereka duk terus, mereka duk shortcut kan. Jadi macam saya exam apa semua, dia kata tuanku proof kalau kami tak ada kerja. Kan? Jadi kita ada proses, kita dah bagi elok dah. Setiap karya, berapa buah rumah dan sebagainya. Ni tahun ni nak tambah lagi sikit kan? Dah bagi tahu dah? Dah bagi tahu dah, tambah sikit lagi dah. Tolonglah pastikan priorities dia. Dan kadang-kadang tu kita ada masalah juga sebab setengah kawasan tu dia ada terlebih banyak yang teruk kan, tapi ada setengah kawasan tu dia tak teruk sangat tapi dia nak isi juk kota dia tu. Jadi adalah juga yang terpinggir kan? Kita kota banyak tu je, tapi kalau katalah ada terlebih, boleh bagi balik ataupun pakatlah dengan masjid lain, boleh bagi ke kawasan sebelah ke macam mana ya. Pasal setengah kawasan memang ketara diperlukan. Begitu juga macam tahun ni program kayuh basikal saya, kita bagi kira macam main con lah dekat Jabatan Pendidikan kan, untuk pilih asnaf-asnaf yang menerima ni. Jadi kita bagi sekolah menengah berapa kota, sekolah rendah tu. Jadi dia ada juga yang macam tak berapa nak puas hati lah, sebab yalah setengah sekolah tu dia hak teruk dia tu tak teruk macam hak sekolah sebelah dia, sekolah satu lagi. Jadi yang hak sebelah tu kita tak maulah ada sama satu pinggir. So kita kena dinamik sikit lah ya? Jangan kita ikut buku sangat bahagian-bahagian ni ya. Inilah kita faham lah. Sebab kita nak kena cantik MAIP ni, kita nak kena jaga kita punya nama. Jadi kita tak maulah benda-benda ni di bawah ni hanya kerana atas buku tu kita tak dapat nak pertahan lah kita punya integriti kita. Boleh lah InsyaAllah. Hadirin sekalian, mari kita saya dengan ini merasmikan program Liqa' Qiyadi Karya Masjid Negeri Perlis tahun 2019. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Majlis sekali lagi menjemput Yang Berusaha Tuan Haji Mak Nazim bin Muhammad Noor menghadap dan mohon berkenan duli Yang Berhormat Tuanku untuk menyempurnakan majlis penyampaian sumbangan aktiviti pengimarahan masjid 2019.